Subhanallah, subhanallah. InsyaAllah kita sambung sikit lagi. Yang pertama kita sebut tentang ketua keluarga, iaitu suami. Tugas utamanya menyelamatkan ahli keluarga daripada api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Maka bagaimana seorang suami nak mendidik dia dah melakukan tanggungjawab ataupun tidak? Yang pertama, cuba cek rukun Islam. Yang pertama rukun Islam iaitu kita letakkan syahadah. Hari ini syahadah memang mudah kita sebut, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka bagi seorang lelaki ataupun suami, tolong cek perkara-perkara yang boleh membatalkan syahadah. Ramai hari ini yang tidak sedar bahawa syahadahnya terbatal dengan beberapa perbuatan. Kalau kita tengok, cubalah bapa sekalian hadir ke kuliah ataupun majlis ilmu ataupun Google sahaja, cari pembatal-pembatal syahadah. Kalau boleh, kalau rasa nak yakin, kalau saya keluarkan list, saya tengok pembatal syahadah, tekan Bayan Limnas, akan keluar sumber daripada Jabatan Mufti Wilayah Dr. Zulkifli Al-Bakri. Dan cuba lihat senarai yang dikeluarkan, perkara yang boleh membatalkan syahadah tersebut, ada tak diri kita dan ahli keluarga kita buat. Sebab bila saya dengar ceramah, saya baca-baca, saya tengok banyak masyarakat kita terlibat kepada perkara yang membatalkan syahadah. Itu asas yang paling utama menilai diri kita dan ahli keluarga kita. Bab yang pertama iaitu bab syahadah. Tolong tengok anak kita di universiti 3 bulan sekali balik, 2 bulan sekali balik. Yang mana kita tengok dia balik macam biasa saja. Tapi ramai anak-anak muda hari ini terlibat dengan ajaran sesat. Pelajar-pelajar kita di universiti, di college, ramai yang terlibat dengan ajaran sesat. Ini pengakuan sendiri kepada saya melalui PM, melalui WhatsApp dan sebagainya. Dan permulaan mereka terlibat biasanya antaranya sebab mereka stres belajar, mereka tertekan. Kemudian ada orang yang cuba ajak, mari kita jumpa satu kumpulan ni. Bila kita ikut, mereka akan bawa kita, ajar kita zikir sekian-sekian. Mereka ada terapi sekian-sekian. Orang yang tengah stres, dia rasa apa peluang untuk dia keluar daripada rasa stres, dia cuba. Dan ramai juga pelajar-pelajar universiti hari ini terlibat dengan aktiviti yang tidak sihat. Minta maaf di majlis yang mulia ini kalau saya sebut perkataan penzinaan ataupun pelacuran, na'udzubillah min zalik. Ini pengakuan daripada anak-anak muda remaja yang berada di universiti, mengaku dengan saya walaupun mereka itu di kalangan pengajian Islam sekalipun. Bahkan saya hari itu, saya bersalin anak yang ketujuh itu di HUKM. Di situ nurse pun ada cerita. Dia kata, Ustazah, di ward ini memang ramai pelajar universiti yang melahirkan anak tanpa bapa. Memang ramai. Dulu ibu bapa datang menangis-nangis bila dapat tahu anak bersalin dekat situ. Tapi sekarang ibu bapa pun biasa je, walaupun tahu anak ni melahirkan anak zina, anak ni anak luar nikah. Dia kata memang dah jadi kebiasaan kami, dah tak pelik. Dan sampai mereka kadang tu sebut, dia kata tak sakit sangat pun, bersalin tak sakit sangat pun, tak pelik pun, dia orang boleh cakap macam tu, budak-budak ni. Dia kata tak pelik pun orang kata sakit, saya rasa biasa je bersalin. Pada fikiran kita, sakit bersalin ni memang sangat sakit. Pengalaman kita bersalin sakit. Mungkin kerana di sana Allah menggugurkan dosa-dosa kita ketika kita melahirkan anak. Tapi bagi mereka yang mengandungkan anak luar nikah dalam keadaan dalam proses zina dan sebagainya, mereka tak ada rasa bersalah, tak bertaubat. Akhirnya sepatutnya itu satu proses menggugurkan dosa tak berlaku pada mereka. Bahkan bagi mereka mudah dan senang sahaja. Akhirnya mereka boleh berulang kali melakukan zina, berulang kali melahirkan anak. Lahir anak bagi rumah kebajikan, lahir rumah bagi orang yang nak cari anak angkat. Dan mereka merasakan itu adalah sumber rezeki. Bila saya tanya, kenapa kamu terlibat dengan aktiviti tak sihat ni? Dia kata, Ustazah, orang lain guna iPhone, saya nak guna juga, keluarga saya susah. Inilah peluang yang mudah. Sekali je bayar 500, sekali je kalau VIP bayar 1000 contohnya. Saya pun nak jadi juga orang hidup senang. Jadi inilah cara yang mudah. Na'udzubillahi min zalik. Masya Allah. Jadi para bapa, para ibu sekalian, cuba cari kod internet, manfaatkan internet yang ada. Cuba cari pembatal syahadah. Apakah perkara yang menyebabkan syahadah kita terbatal? Kemudian yang kedua, rukun Islam yang kedua, wahai para ayah, para ibu sekalian,
cuba perhatikan bab solat. Orang kita jarang nak belajar betul-betul bab solat sebab rasa dah mahir bab solat. Cuba kita perhatikan pada kalimah takbiratul ihram. Kalau kita baca dalam satu kitab bab fiqh, ada 18 kesalahan pada takbiratul ihram. Ramai mana orang kita baca Allahu Akbar itu Allahu Akbar. Dia bersalah masa nak sebut takbiratul ihram tu. Sampai Bila sebut Allah, dia membawa maksud adakah Allah Maha Besar. Terus bertukar maksud dia. Bukan dia sebut Allah Maha Besar, tapi dia bertanya adakah Allah itu Maha Besar, mempersoalkan. Ada pula yang panjang Allah pun salah juga. Dia jadi persoalan juga, adakah Allah itu Maha Besar. Ada juga yang baca Allahu Akbar ini, dia ada waw dekat tengah tu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi ada waw atas. Allahu Akbar. Subhanallah. Nombor plate MBH 9613. Minta ubah kereta, menghalang kereta untuk keluar. MBH 9613. Agak-agak ingatlah kereta, plate kereta ya. Ni kalau awak pengumuman kena bayar biasanya RM10 ya. Okey. Betul ni, cuba perhatikan. Seorang bapa yang bertanggungjawab, mai sini nak dengar awak baca takbiratul ihram macam mana? Kita bimbang 40 tahun kita solat, 50 tahun kita solat, rupanya solat kita tak sah. Takbiratul ihram pun tak lepas lagi. Kita baca Allahu Akbar, ada waw baris atas. Ada juga yang baca Allahu Akbar, ada waw mati, waw sukun pula. Allahu Akbar. Ada pula yang takbiratul ihram, dia baca tu akbar tu soalannya ada alif yang kedua pula. Allahu Akbar. Bukan Allahu Akbar, tapi Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jadi akbar. Rasan ke tidak? Masya Allah. Cuba balik, cuba tengok kalimah takbiratul ihram sebab ia rukun qauli yang tidak boleh ada silap. Betul sebut Allahu Akbar. Masya Allah. Kena belajar lagi. Orang yang belajar bab solat ni lagi belajar, lagi jumpa benda yang baru. Baru tahu, baru faham tentang solat. Apa itu fardu, apa itu rukun qauli, rukun qalbi, rukun fi'li, apa itu sunat hayat, apa itu sunat ab'ad. Itu pun kita bertukar lagi. Kita kadang-kadang banyak bergaduh bab sunat hayat. Kita tahu sunat hayat ni adalah sunat perhiasan yang mencantikkan solat. Sunat ab'ad maksud dia perkataan asal daripada ba'du. Maksudnya pahala dia separuh daripada rukun. Sebab itu bab sunat ab'ad kita kena jaga. Pasu ada sujud sahwi. Dan ramai mana orang takbiratul ihram dia, bila dia masbuk, saya perhatikan ramai orang bila masbuk, imam dah rukuk, takbiratul ihram tu dia jadi takbir intikal. Dia takbir Allahu Akbar, dia terus rukuk. Ataupun masa rukuk tu lah dia sebut Allahu Akbar. Sedangkan wajib takbiratul ihram ketika berdiri. Bila nak rukuk, namanya takbir intikal. Masa rukuk tu barulah sebut Allahu Akbar. Jadi yang kedua, bapa sebagai ketua keluarga pastikan solat ahli keluarga selesai.